Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Nama saya Ang Zhao Hong. Nombor matrik saya 1281. Nah, hari ini saya nak menerangkan topik tentang isu penderaan ibu bapa terhadap anak-anak merupakan suatu realiti yang sangat serius dan memerlukan perhatian mendalam. Penderaan ini boleh melibatkan pelbagai bentuk termasuk penderaan fizikal, emosional atau seksual. Hari ini saya nak menjelaskan maksud dera atau penderaan. Dera atau penderaan merujuk kepada perlakuan kasar, kejam atau menyakitkan yang dikenakan ke atas seseorang, sama ada secara fizikal, emosi, seksual atau fisiologi. Ia boleh berlaku dalam berbagai bentuk dan situasi, di rumah, sekolah, tempat kerja atau institusi. Berikutnya beberapa jenis penderaan. Pertamanya ialah penderaan fizikal. Yang melibatkan perbuatan mencederakan tubuh badan seseorang seperti menampar, menendang, memukul, mencubit, membakar atau menggunakan objek untuk menyakiti. Kedua ialah penderaan emosi atau fisiologi. Yang melibatkan hinaan, penggutan, penghinaan, manipulasi mental atau tindakan yang menyebabkan tekanan perasaan yang berpanjangan. Ketiga ialah penderaan seksual. Ya, apa-apa bentuk sentuhan atau pelakuan seksual tanpa kerelaan mengsah termasuk logok, cabut atau eksploitasi seksual. Keempat ialah keabaian. Kegagalan untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian emosi. Biasanya terhadap kanak-kanak atau warga emas. Penderaan boleh menyebabkan kesan jangka panjang, baik dari segi fizikal maupun mental. Oleh itu, dia dianggap satu kesalahan serius di sisi undang-undang di banyak negara. Selain itu, saya nak menjelaskan tentang dua isu penderaan yang berlaku masa kini berdasarkan keadaan abah online atau sentuhan berita video drama, film atau video tular. Berikut adalah dua isu penderaan kanak-kanak yang mendapat perhatian di Malaysia baru-baru ini. Berdasarkan laporan media dan video tular. Kes pertamanya ialah kes penderaan kanak-kanak oleh teman lelaki ibu. Pada Januari 2024, seorang wanita dan teman lakinya ditahan kerana disaki penderaan seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun sehingga meninggal dunia. Kes ini mendapat liputan meluas dan menimbul kemarahan masyarakat terhadap keganasan domestik yang melibatkan kanak-kanak. Kes kedua ialah video tular penderaan kanak-kanak di Sarawak. Pada September 2024, sebuah video tular menunjuk seorang kanak-kanak diderah secara fizikal oleh individu dewasa di Sarawak. Video tersebut mencetuskan kemarahan netizen dan mendorong pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan terhadap individu yang terlibat. Statistik dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menunjukkan bahawa sebanyak 2,240 kes penderaan kanak-kanak direkod dalam tempoh 8 bulan pertama tahun 2024, melibatkan penderaan fizikal, seksual dan emosi. Assalamualaikum, nama saya Steven Ng Cheater daripada DIT 2F dan nombor kad matrik saya ialah 1046. Topik pada hari ini saya ialah huraikan 4 faktor yang menyebabkan ibu bapa sanggup melakukan penderaan terhadap anak sendiri. Faktor yang menyebabkan ibu bapa sanggup melakukan penderaan terhadap anak sendiri ialah tekanan hidup dan masalah ekonomi. Ibu bapa yang berhadapan dengan tekanan kewangan seperti pengangguran, beban hutang, atau kemiskinan mudah mengalami tekanan emosi. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka hilang kawalan dan melampiaskan kemarahan atau kekecewaan terhadap anak-anak. Anak-anak akan menjadi mangsa kerana mereka dilihat sebagai beban tambahan. Selain itu, ialah masalah psikologi dan emosi.
Sesetengah ibu bapa mengalami masalah mental seperti kemurungan, gangguan personaliti, atau trauma masa lampau yang tidak dirawat. Gangguan ini boleh menggabungkan pertimbangan mereka dan menyebabkan tindakan ganas atau tidak rasional terhadap anak-anak. Kurangnya sokongan emosi juga akan memperburukkan keadaan mereka. Faktor seterusnya ialah pengaruh ketagihan bahan terlarang. Penyalahgunaan alkohol, data, atau bahan terlarang lain boleh menjejaskan fungsi mental dan pertimbangan seseorang. Ibu bapa yang ketagih cenderung bertindak agresif dan ganas, termasuk mendera anak secara fizikal atau emosi. Dalam banyak kes, penderaan berlaku dalam keadaan mereka tidak sedar sepenuhnya akibat pengaruh bahan tersebut. Faktor akhir sekali ialah kurangan ilmu keibubapahan dan nilai kekeluargaan. Ibu bapa yang tidak didedahkan kepada ilmu keibubapahan yang betul mungkin menganggap penderaan sebagai satu bentuk disiplin. Ada yang mewarisi cara kesusahan kasar daripada generasi terdahulu tanpa menyadari kesannya terhadap perkembangan emosi dan psikologi anak. Kekurangan empati dan nilai kasih sayang dalam institusi keluarga juga akan menyambung kepada tingkah laku mendera ini. Pada pendapat saya, kerajaan dan NGO perlu memperbanyakkan kursus atau seminar keibubapahan bagi memberi ilmu tentang cara mendidik anak secara positif tanpa kekerasan. Saluran aduan seperti talian kasih juga perlu diperluaskan dengan lebih efisien dan setiap aduan perlu disiasat segera. Akhirnya, hukuman yang lebih tegas dan cepat perlu dilaksanakan ke atas pelaku penderaan sebagai langkah pencegahan untuk mengelakkan masalah ini pada masa hadapan. Terima kasih kepada rakan kumpulan saya atas pengenalan yang jelas seperti tadi. Salam sejahtera tuan, nama saya Lim Chen Chin dari kelas TIT Doli, nomor kompetisi 10 TIT 24F1245. Dalam bahagian ini saya akan menerangkan 4 kesan utama penderaan terhadap anak-anak. Saya juga akan sertakan contoh-contoh kes sebenar yang pernah berlaku. Kesan pertama ialah trauma, psikologi dan emosi. Anak-anak yang menjadi mangsa penderaan akan mengalami tekanan emosi yang berpanjangan. Mereka mungkin berasa tidak disayangi, rendah dan hidup dalam ketakutan. Hal ini yang boleh menyebabkan gangguan emosi seperti kecemburuan, kegelisahan, dan tekanan perasaan. Trauma ini juga boleh menyebabkan gangguan tidur, mimpi negeri, serta suka mempercayai orang lain. Perasaan ini akan terbawa-bawa hingga dewasa dan mengganggu kehidupan sosial dan profesional mereka. Contohnya, ada satu kes seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun yang didera secara fizikal dan emosi oleh ibu dan bapa tirinya, bermula dari umur 13 tahun. Ia termasuk disuntik oleh objek panas dan tidak diberi makan. Ia telah menunjukkan kesan trauma mendalami terhadap mangsa. Kejadian ini dilapor oleh utusan Borneo dan disesat di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Selain itu, kesan kedua itu kecederaan fisikal dan kematian. Penderaan fisikal yang teruk boleh menyebabkan kecederaan serius seperti lembang, luka, pecah tulang, dan dalam kes lebih parah boleh mengalami kematian. Kes penderaan fisikal yang tidak dirawat dengan segera boleh mendatangkan komplikasi kesehatan seperti kerosakan organ dalaman atau kecederaan tekak. Bagi referensi berikut adalah seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun maut dipercayai didera ibu kandung dan bapa tirinya dalam kejadian di Bandar Tasik Puteri
bawa dekat sini Amari. Seterusnya, kesan prestasi akademi menusuk, iaitu keputusan pelajaran jatuh atau teruk. Hal ini dikatakan sebab masa pelajaran suka memberikan tumpuan dalam pelajaran akibat gangguan mental dan emosi. Mereka juga sering tidak hadir ke sekolah kerana takut atau kerana mengalami kecederaan. Dengan ini, kegagalan dalam pelajaran boleh menyebabkan masa depan anak-anak ini terjejas dan mereka mungkin tidak dapat membinakan kerjaan yang stabil. Contoh saya merujukkan satu laporan ACE, iaitu Above Childhood Experience. Kanak-kanak yang menjadi bangsa penerangan mempunyai peluang lebih rendah untuk menamatkan pendidikan sekolah menengah berbanding kanak-kanak lain. Akhir sekali, iaitu kesakitan perdarahan berulang. Sebab anak-anak yang dibesarkan dalam suasana keadaan berisiko tinggi akan mengulangi tingkatan laku tersebut apabila mereka dewasa. Mereka mungkin menjadikan efektif dan menganggap perdarahan sebagai cara mendidik yang biasa. Ini juga menunjukkan satu kitaan sosial yang merosakkan nilai kekeluargaan dan menyumbangkan kepada masalah sosial yang berterusan. Contoh yang saya menurunkan laporan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO, pendarahan kanak-kanak boleh menyebabkan masalah kognitif, tingkatan laku dan sosial sepanjang remaja dan dewasa. Masalah-masalah ini akan meningkatkan risiko ikatan yang lemah dengan anak, keibubahan yang buruk, dan pendarahan kanak-kanak apabila mereka menjadi ibu bapa, sekali menyumbang kepada kitaan perdarahan yang berulang. Selamat pagi semua, nama saya Jin Zihuai dan mentis nombor saya 1139. Hari ini, saya ingin membincangkan tentang cara mengatasi pendarahan kanak-kanak oleh ibu bapa. Pendarahan terhadap kanak-kanak merupakan satu isu yang semakin membimbangkan dan perlu ditangani dengan segera. Pendarahan ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pendarahan fizikal, emosi dan seksual. Bagi memastikan anak-anak membesar dalam persekitaran yang sihat dan selamat, beberapa langkah wajar diambil oleh pelbagai pihak. Pertamanya, ibu bapa sendiri perlu mengambil inisiatif untuk mempelajari ilmu keibubapaan yang betul dan sesuai. Mereka harus mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang serta mengelakkan penggunaan kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Selain itu, ibu bapa juga perlu belajar mengawal emosi dan mencari bantuan profesional jika berdepan tekanan atau masalah peribadi yang boleh menjejaskan hubungan dengan anak-anak. Seterusnya, ahli keluarga terdekat seperti datuk, nenek atau saudara mara juga harus peka terhadap perubahan tingkah laku kanak-kanak yang mungkin menjadi petanda pendarahan. Mereka perlu segera bertindak sekiranya mengesaksi berlaku pendarahan dalam keluarga. Sokongan moral dan emosi daripada ahli keluarga sangat penting untuk mencegah situasi pendarahan daripada berlarutan. Selain itu, masyarakat sekeliling turut memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Jiran, guru dan rakan terdekat perlu prihatin terhadap keadaan kanak-kanak di sekitar mereka. Jika terdapat tanda-tanda pendarahan, mereka hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa seperti polis atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. Masyarakat juga boleh membantu menyebarkan kesedaran tentang bahaya pendarahan melalui program komuniti dan pendidikan umum. Akhir sekali, pihak kerajaan perlu mengubah dan menguatkuasakan undang-undang yang tegas bagi melindungi kanak-kanak daripada sebarang bentuk pendarahan. Pihak berkuasa juga harus menyediakan saluran aduan yang mudah diakses seperti talian bantuan dan pusat perlindungan. Di samping itu, perkhidmatan sokongan seperti kaunseling dan bantuan kewangan kepada keluarga yang memerlukan juga perlu diperkasakan. Kesimpulannya, isu pendarahan kanak-kanak hanya dapat diatasi sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing secara bersungguh-sungguh. Ibu bapa, keluarga, masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam mewujudkan suasana yang selamat dan sejahtera untuk perkembangan anak-anak.
Kanak-kanak merupakan aset masa depan negara dan mereka berhak untuk dibesarkan dalam kasih sayang serta perlindungan dan sewajarnya. Sekian, terima kasih.